Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Lucy kerana telah memberi tunjuk ajar kepada kami dalam subjek falsafah dan perkembangan sistem pendidikan di Malaysia. Saya Hikami akan menerangkan sistem pendidikan terkini di Malaysia. Seterusnya, saudara Fakhrozi akan menganalisis secara kritikal perkembangan sistem pendidikan di Malaysia. Manakala saudara Ahlul Fikri akan menghuraikan hubungan perkembangan pendidikan dengan falsafah pendidikan di Malaysia. Definisi sistem pendidikan di Malaysia. Sistem pendidikan Malaysia diselia oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM. Pendidikan Malaysia boleh didapati di sekolah kerajaan, sekolah swasta dan sekolah persendirian di Malaysia. Sistem pendidikan Malaysia dipusatkan terutamanya bagi sekolah rendah dan sekolah menengah. Kerajaan negeri tidak berkuasa dalam kurikulum dan ko-kurikulum ataupun aspek lain dalam pendidikan sekolah rendah dan sekolah menengah. Ini kerana dasar sekolah rendah dan sekolah menengah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Manakala dasar pengajian tinggi awam dan swasta ditentukan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Hanya pendidikan di sekolah rendah sahaja diwajibkan dalam Undang-Undang Malaysia. Terdapat 4 peringkat dalam pengurusan pendidikan di Malaysia. Peringkat pertama adalah peringkat persekutuan diuruskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Pengurusan pendidikan peringkat negeri diuruskan oleh Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing. Pengurusan pendidikan peringkat daerah diuruskan oleh pejabat pendidikan daerah masing-masing dan sekolah menengah diuruskan oleh pengetua, manakala pengurusan pendidikan sekolah rendah diuruskan oleh guru besar. Seterusnya, kita sambung kepada ciri-ciri sistem pendidikan di Malaysia. Yang pertama adalah prasekolah. Prasekolah merupakan program pendidikan bagi kanak-kanak 4 hingga 6 tahun. Prasekolah juga bukan pengajian wajib dalam pendidikan di Malaysia. Yang kedua, pendidikan rendah. Pendidikan rendah bermula tahun 1 hingga tahun 6. Pendidikan rendah terbahagi kepada 2 jenis sekolah iaitu sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Seterusnya, pendidikan menengah. Pendidikan menengah terbahagi kepada 2 iaitu pendidikan menengah rendah dan pendidikan menengah atas. Pendidikan menengah rendah dari tingkatan 1 hingga tingkatan 3, manakala pendidikan menengah atas adalah tingkatan 4 dan tingkatan 5. Sekolah pendidikan menengah terbahagi kepada 3 iaitu sekolah akademik, sekolah vokasional dan sekolah kebangsaan agama. Pengajian tinggi. Pengajian tinggi terdiri daripada universiti awam dan universiti swasta. Syarat kelayakan untuk kemasukan ke universiti adalah melalui sijil SPM, STPM, STAM dan matrikulasi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Seterusnya, kita pergi kepada jenis-jenis sekolah rendah dan sekolah menengah dalam sistem pendidikan terkini di Malaysia. Yang pertama adalah sekolah kebangsaan yang merupakan satu jenis sekolah rendah. Di sekolah kebangsaan, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, sekolah kluster. Sekolah yang dikenal pasti cemerlang dari 2 aspek iaitu aspek pengurusan sekolah dan aspek kemenjadian murid. Sekolah kluster ditubuhkan bertujuan untuk melonjakkan kecemerlangan sekolah dalam sistem pendidikan di Malaysia. Yang ketiga, sekolah jenis kebangsaan. Sekolah jenis kebangsaan terbahagi kepada 2 iaitu sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil, di mana sekolah kebangsaan jenis Cina menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa pengantar, manakala sekolah jenis kebangsaan Tamil menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Yang keempat, sekolah bestari.
Sekolah bestari ditubuhkan bagi menerapkan komputer dan teknologi dalam kaedah pembelajaran murid-murid. Yang kelima, sekolah vokasional. Sekolah vokasional adalah sekolah yang mempunyai murid yang cenderung dalam pendidikan sains dan teknologi. Sekolah vokasional ditubuhkan bagi memenuhi tenaga kerja dalam bidang industri negara Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia menawarkan program dalam bidang teknikal dan kejuruteraan di sekolah vokasional sahaja. Yang terakhir adalah sekolah agama Islam. Sekolah agama Islam ialah sekolah pondok, madrasah dan sekolah agama Islam. Di sekolah agama Islam terdapat sijil tinggi agama Islam iaitu STAM. Dan kebanyakan pelajar sekolah agama Islam ini akan melanjutkan pelajaran ke Timur Tengah seperti negara Jordan, Mesir dan sebagainya. Seterusnya, kita masuk kepada ujian umum kebangsaan dalam sistem pendidikan terkini di Malaysia. Pertama, UPSR, iaitu ujian penilaian sekolah rendah yang diadakan semasa tahun 6 di sekolah rendah seluruh Malaysia. Yang seterusnya, PT3, iaitu pentaksiran tingkatan 3 yang diadakan semasa tingkatan 3 sekolah menengah seluruh Malaysia. Yang ketiga, SPM, Sijil Pelajaran Malaysia yang diadakan semasa tingkatan 5 di sekolah menengah seluruh Malaysia. Yang keempat, STPM, iaitu Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia yang diadakan semasa tingkatan 6 sekolah menengah seluruh Malaysia. Dan yang terakhir, STAM, iaitu Sijil Tinggi Agama Malaysia yang diadakan semasa tingkatan 6 di sekolah menengah agama sahaja. Untuk menganalisis perkembangan sistem pendidikan di Malaysia, saya akan serahkan kepada Saudara Fakhrozi untuk menguraikan lebih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Fakhrozi bin Suhaimi akan meneruskan pembentangan menerusi analisis perkembangan sistem pendidikan. Sistem pendidikan pada waktu ini ialah sebelum dan juga selepas merdeka. Yang pertamanya ialah pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pada waktu ini telah berlakunya pemelukan keislaman daripada golongan pembesar para mesyuarat dan juga golongan istana. Dan pada waktu ini kurikulum berfokuskan kepada pengajian Al-Quran dan juga jawi. Pada waktu ini juga penghormatan terhadap Islam ini diberikan oleh golongan istana, iaitu Sultan Muhammad Shah ketika menunaikan solat tarawih, dan juga Sultan Mansur Shah apabila memberi penghormatan terhadap kitab daripada Timur Tengah. Yang keduanya ialah zaman penjajahan. Pada waktu ini, tujuan penjajah barat ialah untuk mensekularkan sistem pendidikan di Malaysia. Syarikat Hindia Timur Inggeris ini sebagai penggerak untuk mensekularkan sistem pendidikan di Malaysia itu pada waktu itu. Dan sistem pendidikan Islam ketika ini pada zaman penjajahan masih kuat dan juga utuh. Yang ketiganya ialah Institut Pendidikan Pondok. Pada waktu ini sistem pengajian berteraskan kepada Tok Guru. Model kurikulum ini diperkenalkan daripada pendidikan Timur Tengah, daripada negara-negara Arab, yang mana sistemnya lebih formal. Yang keempat fasanya ialah Institut Madrasah, iaitu sistem pondok. Sistem daripada pondok, cumanya madrasah ini lebih berinfrastruktur. Pada waktu itu, Syekh Abdul Hadi ini mengasaskan Madrasah Al-Misriyah, yang mana sistemnya lebih
sistematik dan lebih teratur. Kita masuk kepada perkembangan selepas merdeka. Perkembangan selepas merdeka mempunyai 3 fasa utama, iaitu zaman dasar ekonomi baru 1971-1990. Yang kedua, zaman dasar pembangunan negara 1991 sehingga 2000. Dan zaman wawasan negara sehingga kini 2001 hingga 2035. Okey, seterusnya zaman dasar ekonomi baharu 1971-1990. Yang pertamanya menekankan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, sebagai bahasa pengantar utama, dan dilaksanakan di negara Sabah pada tahun 1982 dan di negara Sarawak pada tahun 1990. Yang keduanya bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Yang ketiga, penggunaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Yang keempatnya, mengurangkan jurang perbezaan serta memberi peluang pelajaran di antara kawasan dan kaum. Pada waktu itu, perbezaan pendidikan itu diberi kepada seluruh kawasan dan juga kaum. Yang terakhirnya, falsafah pendidikan telah digubalkan dan diperkenalkan pada tahun 1988. Menekankan kepada pendidikan yang menyeluruh dan juga bersepadu kepada semua. Seterusnya, pelaksanaan kurikulum bersepadu kebangsaan. KBSR ini diperkenalkan pada tahun 1983 pada peringkat sekolah rendah. Diikuti dengan KBSM sekolah menengah pada tahun 1989. KBSR dibentuk berpandukan rasional, iaitu pendidikan asas 3M, iaitu membaca, menulis dan juga mengira. Matlamatnya utama matlamat pendidikan memperkembangkan murid secara menyeluruh melalui intelek, emosi, rohani, bakat, nilai dan akhlak dan juga sebagainya. Kita masuk kepada struktur pendidikan di Malaysia. Okey, struktur pendidikan di Malaysia daripada peringkat sekolah rendah, peringkat prasekolah 6 tahun, prasekolah sampai ke sekolah menengah 11 tahun dan masuk kepada sekolah pusat ataupun matrikulasi 1 hingga ke 2 tahun. Dan peringkat tertinggi, pendidikan tinggi, kolej IPTA dan juga IPTS 3 tahun ke hingga 5 tahun untuk mendapatkan CJ, diploma ataupun ijazah. Ini ialah struktur pendidikan di Malaysia. Maksudnya daripada sekolah rendah 6 tahun, masuk kepada sekolah menengah 5 tahun dan sambung lagi ke peringkat STPN ataupun matrikulasi 1 tahun hingga ke 2 tahun dan terakhir pendidikan tinggi 3 tahun hingga ke 5 tahun. Seterusnya, kurikulum pendidikan kebangsaan. Okey, tujuan utama kurikulum pendidikan ialah salah satunya iaitu merangkumi semua pengetahuan, kemahiran norma, nilai kebudayaan dan juga memperkembangkan murid secara menyeluruh melalui intelek, emosi, rohani, bakat, nilai, akhlak dan sebagainya. Maksudnya kurikulum ini merangkumi semua aspek dan bersepadu kerana kurikulum kebangsaan ini tidak membezakan warna kulit, tidak membezakan agama, bangsa dan juga keturunan, yang mana
keadilan, keseragaman, perancangan, pengurusan, pemantauan dan juga peruntukan, semuanya merangkumi, bersepadu dan juga menyeluruh untuk memastikan pendidikan disamaratakan dan juga semua rakyat dapat mempelajarinya. Seterusnya, zaman dasar pembangunan negara 1991 hingga ke 2000. Yang pertamanya, Akta Pendidikan, terdapatnya penggubalan dan pindaan akta. Yang pertamanya, Akta Pendidikan 1996. Pada waktu ini, bahasa kedudukan bahasa kebangsaan mula digubal dan juga pendidikan Islam pada waktu ini diperluaskan. Sistem pendidikan dimantapkan dari pra-sekolah sehingga ke peringkat IPT. Akta yang kedua ialah Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996. Dan akta yang ketiga, Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996. Kedua akta ini ialah untuk mengawal selia hal ehwal penubuhan dan juga menyelaras perkembangan pendidikan tinggi yang ada di Malaysia. Kita masuk kepada seterusnya, iaitu Zaman Dasar Wawasan Negara tahun 2001 sehingga kini. Terdapat 4 pelan utama. Yang pertamanya, transformasi kurikulum KSSR dan KBSR 2011 dan juga kurikulum semakan 2017. Di dalam kandungannya mempunyai 6 elemen, iaitu komunikasi, perkembangan fizikal dan estetika, kemanusiaan, keterampilan diri, sains dan teknologi, dan juga kerohanian, sikap dan juga nilai. Dan juga yang keduanya ialah pendidikan teknik dan vocational 2011, iaitu menyediakan latihan kemahiran, latihan khusus yang berhubung pekerjaan, yang mana latihan ini bagi meningkatkan kemahiran sedia ada pelajar. Okey, pelan induk pembangunan pendidikan tahun 2006 hingga ke 2010, iaitu sebagai perancangan yang ingin dicapai dalam tempoh 5 tahun, iaitu pada tahun 2005 sehingga 2010. Matlamat menghasilkan pendidikan pada waktu ini ialah untuk menghasilkan kualiti menyeluruh dan juga mempunyai 6 teras strategi dalam PIPPP, iaitu yang pertamanya membina negara bangsa, membangunkan modal insan, memperkasakan sekolah kebangsaan, merapatkan juran pendidikan, meningkatkan profesion perguruan dan juga kecermelangan institusi pendidikan. Kita masuk pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013 sehingga ke 2015. Pada pelan pembangunan ini terdapat 11 anjakan utama untuk mentransformasikan sistem pendidikan negara, iaitu 11 prinsip utama ialah yang pertamanya menyediakan keseramataan ke atas semua pendidikan berkualiti yang bertaraf antarabangsa. Maksudnya, semua mendapat pendidikan yang sama rata. Setiap murid menguasai bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa tambahan, melahirkan rakyat yang menghayati nilai, meningkatkan profesion keguruan, memanfaatkan ICT, mentransformasikan kebolehan dan keupayaan, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
dan juga meningkatkan ketelusan accountability awam. Itu sahaja yang saya dapat sampaikan tentang analisis perkembangan sistem pendidikan di Malaysia ini, yang mana zaman dasar wawasan negara tahun 2001 hingga kini telah merubah anjakan transformasi sistem pendidikan Malaysia ke arah membangunkan pelajar yang lebih menyeluruh, mahir dari sudut segala aspek, dari sudut kemahiran fizikal, kemahiran ICT dan juga rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahlul Fikri bin Badrun Hisham dan saya akan meneruskan pembentangan berkaitan hubungan perkembangan sistem pendidikan dengan falsafah pendidikan di Malaysia. Baik, jika kita lihat, falsafah pendidikan kebangsaan melalui satu proses yang sangat panjang, iaitu proses pembinaan negara dan bangsa Malaysia semenjak sebelum daripada kemerdekaan sehinggalah selepas daripada kemerdekaan pada tahun 1957. Transformasi pendidikan perlu dilakukan secara total dan holistik, kerana pendidikan yang dibawa oleh penjajah sudah tidak sesuai untuk diamalkan dalam sebuah negara yang berdaulat dan masyarakat majmuk. Hala tuju pendidikan perlu melihat ke hadapan, kerana pendidikan adalah masa depan sebuah negara. Oleh itu, pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan mempunyai asas daripada beberapa laporan dan penyata, seperti Penyata Razak pada tahun 1956, Laporan Rahman Talib pada tahun 1961 dan Jawatan Kuasa Kabinet pada tahun 1979, dan juga daripada beberapa dasar kerajaan semasa seperti Akta Pelajaran 1961, Rukun Negara dan juga Dasar Ekonomi Baru. Maka satu bentuk falsafah pendidikan diformulasikan dan didokumentasikan pada tahun 1988 yang dikenali sebagai falsafah pendidikan negara, dan kemudiannya disebut sebagai falsafah pendidikan kebangsaan dalam Akta Pendidikan 1996. Baik, oleh itu, bagaimanakah pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan ini terbentuk? Ini sudah pasti, ianya mempunyai hubungan dengan sistem falsafah pendidikan barat dan juga sistem falsafah pendidikan Islam. Apa yang kita boleh lihat menunjukkan asas falsafah pendidikan Islam dan barat yang telah mendasari pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan kita. Falsafah pendidikan kebangsaan mempunyai kandungan yang sempurna dan lengkap dengan mengambil pertimbangan tentang pembangunan insan yang menjadi cemerlang menerusi pendidikan. Manakala manusia merupakan makhluk yang sempurna yang mempunyai 4 komponen, iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani. Intelek adalah berkaitan dengan kognitif seseorang, manakala rohani melibatkan kepercayaan dan pegangan. Emosi pula berkaitan dengan hati dan perasaan. Seterusnya, jasmani adalah tubuh luaran diri manusia. Kesemua komponen tersebut perlu dididik secara menyeluruh dan bersepadu agar lahir masyarakat Malaysia yang seimbang dan harmoni. Kandungan falsafah pendidikan kebangsaan tersebut selari dengan falsafah pendidikan Islam yang meletakkan manusia terdiri daripada 3 komponen utama, iaitu akal, rohani dan jasad. Ketiga-tiga komponen tersebut mempengaruhi 4 komponen yang ada dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Begitu juga mazhab falsafah barat yang mempengaruhi falsafah pendidikan barat itu sendiri, dan seterusnya mempengaruhi perspektif mereka terhadap perkembangan manusia dari segi kognitif, efektif, seterusnya psikomotor. Jika kita hubungkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan, maka persamaan tersebut berlaku dan boleh dikatakan falsafah pendidikan kebangsaan kita pada hari ini merupakan falsafah yang bersifat eklektik. Kenapa saya mengatakan falsafah kebangsaan mempunyai sifat eklektik? Baik,
kita tengok apa yang dimaksudkan oleh eklektik. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, eklektik bermaksud dipilih atau diperoleh yang terbaik daripada berbagai-bagai sumber yang berkenaan. Jadi apa yang kita boleh lihat di sini menggambarkan bagaimana perkaitan yang berlaku di antara falsafah pendidikan barat tradisional dan juga falsafah pendidikan barat moden, dan falsafah pendidikan Islam ini bertemu untuk membentuk falsafah pendidikan kebangsaan yang bersifat eklektik. Baik, seterusnya kita tengok pula bagaimana perkembangan sistem pendidikan memberi kesan kepada sistem pendidikan kebangsaan. Berdasarkan rajah yang kita dapat lihat, falsafah pendidikan kebangsaan merupakan dokumen yang mempunyai agenda besar kepada negara. Apa yang hendak dicapai oleh negara pada masa hadapan terpapar secara tersurat dan tersirat dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan secara berterusan berkaitan dengan sistem pendidikan yang dibina. Pelaksanaan pendidikan pula bergantung kepada struktur pendidikan yang disediakan. Dan pengisian pendidikan pula terkandung di dalam kurikulum yang dibentuk. Keberkesanan pendidikan bergantung kepada pengurusan dan pentadbiran pendidikan, dan kejayaan pelaksanaan pula terletak pada profesion keguruan. Manakala kejayaan menghadapi cabaran tersebut akan membolehkan pendidikan negara kita ini mampu keluar daripada kepompong komuniti setempat kepada komuniti antarabangsa. Jadi, berdasarkan kandungan falsafah pendidikan kebangsaan, dapatlah dirumuskan bahawa proses pendidikan bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan diri individu, tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap lapisan masyarakat yang berada di Malaysia. Justru, kesan akhir pendidikan adalah untuk membangun diri insan secara menyeluruh dan seimbang, agar menjadi individu, masyarakat dan warga negara yang berilmu, bertanggungjawab, berakhlak mulia dan berbakti kepada negara yang aman damai dan bersatu padu. Oleh itu, semua pihak perlu mengembeling tenaga untuk memastikan apa yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan dapat difahami dan dihayati. Seterusnya, diamalkan dalam konteks pendidikan sama ada secara formal dan tidak formal. Sekian daripada saya. Terima kasih. Berdasarkan huraian saudara Ahlul Fikri mengenai hubungan perkembangan pendidikan dengan falsafah pendidikan di Malaysia, hasil penerangan daripada saudara Ahlul Fikri mengenai hubungan perkembangan pendidikan dengan falsafah pendidikan Malaysia, saya mendapati terdapat 3 implikasi falsafah pendidikan Malaysia. Yang pertama adalah implikasi terhadap kurikulum. Yang kedua, implikasi terhadap institusi pendidikan. Dan yang ketiga, implikasi terhadap pendidik. Implikasi terhadap kurikulum. Kesan terhadap kurikulum adalah kesepaduan dan keseimbangan ditekankan dalam sukatan pelajaran Malaysia, yang seterusnya dapat melahirkan insan yang berkeyakinan diri dan berdikari. Selain itu, dapat memupuk nilai-nilai murni yang merentasi kurikulum dalam kalangan murid. Manakala kesan falsafah pendidikan terhadap institusi pendidikan adalah menerapkan nilai-nilai murni melalui aktiviti, kurikulum dan ko-kurikulum di sekolah. Selain itu, bidang teknikal dan vocational diberi keutamaan dan berterusan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Implikasi terhadap pendidik yang pertama adalah kesan daripada falsafah pendidikan Malaysia, guru dapat mencipta inovasi dalam sistem pendidikan di Malaysia. Seterusnya, guru berfikiran positif dan dinamik. Ini dapat meningkatkan kecemerlangan diri seorang guru selari dengan perubahan sistem pendidikan. Kesimpulan pembentangan dari kumpulan kami, semua pihak perlu memainkan peranan yang penting dalam menyusun atur strategi bagi mencapai
Maklumat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) supaya memberi impak positif untuk menentukan corak masyarakat Malaysia serta profil warga negara Malaysia dalam perkembangan sistem pendidikan di negara kita. Ini bagi menangani cabaran yang dibawa oleh arus globalisasi dan ledakan ilmu pengetahuan dan maklumat. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.